Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak bincang soalan garam. Okay. Inilah soalannya. Soalan ni dia dah bagi kita carta alih untuk beberapa tindak balas garam lah. Nampak macam susah kan? Tapi tak apa. Bila saya dah terangkan ni, insya-Allah akan jadi mudah lah. Okay. So sebenarnya carta alih ni kita boleh bahagikan kepada 3 lah. Okay, kalau saya bahagikan kepada yang merah ni. Lepas tu ada biru dan juga hijau. Okay. Sebenarnya, dalam bab garam ni kita tahulah ada 4 subtopik kan. Okay. Yang merah ini sebenarnya adalah tindak balas yang kita dah belajar dalam subtopik penyediaan garam. Yang biru adalah tindak balas yang kita belajar dalam subtopik kesan haba ke atas garam sebab ada perkataan panaskan kan kat sini. Dan yang warna hijau ni pula adalah ni bukan tindak balas, ini adalah ujian pengesahan ataupun ujian anion dan cation yang kita belajar dalam subtopik analisis kualitatif garam. Okey. So kita teruslah selesaikan satu persatu tindak balas ni. Kalau saya, first step saya akan selesaikan yang warna hijau dulu. Okey. Kat sini dia bagi larutan tak berwarna D apabila diuji dengan NaOH berlebihan, dia akan menghasilkan mendakan putih larut. Manakala apabila larutan D ni ditambah dengan NaOH dengan amonia berlebihan, dengan amonia berlebihan, ia akan menghasilkan mendakan putih larut. So nak katanya dua ni actually dia adalah ujian cation. Okay, so untuk ujian cation, saya guna cara macam ni lah formula yang saya buat. Apabila ditambah dengan NaOH berlebihan, kita ingat formula Nah, Cam, Pas. Okay, Nah ni adalah ion amonium. Apabila tambah dengan NaOH berlebihan, dia akan menghasilkan tak ada mendakan lah. Kalau ion kalsium dan magnesium, dia akan menghasilkan mendakan putih tak larut, TL. Kalau ion plumbum, aluminium dan juga zinc, dia akan menghasilkan mendakan putih larut. Okay. Kemudian kalau kita tambahkan NH3 berlebihan, formula dia adalah NaCa, MPa, Z. NaCa ni adalah ion amonium dan kalsium. Dia tiada mendakan lah apabila ditambah dengan amonia berlebihan. Kalau ion magnesium, plumbum, aluminium, dia menghasilkan mendakan putih tak larut. Dan akhir sekali, zinc. Ion zinc dia akan menghasilkan mendakan putih larut. Jadi, kita berbalik semula kepada soalan. Dia kata kedua-duanya menghasilkan mendakan putih larut. So, ion garam yang menghasilkan kedua-duanya mendakan putih larut adalah zinc. So, kita dah tahulah cation untuk larutan tak berwarna D ni adalah cation Zn2+. So, dia ada Zn2+ lah. Okay, now kita nak cari dia punya anion pula. Okay, untuk mencari anion, ni adalah ujian pengesahan anion. Okay, larutan tak berwarna D, apabila kita tambah dia dengan asid sulfurik cair, tambah lagi dengan larutan ferrum 2 sulfat, dan kita tambah lagi dengan asid sulfurik pekat, dia akan menghasilkan cincin perang terbentuk. Cincin perang terbentuk tu adalah ujian apa agak-agak? Dia adalah ujian pengesahan anion, dan anion tu dia mengandungi ion apa ni? Ion nitrat. Okay. So, anion yang hadir dalam larutan tak berwarna D adalah NO3-. Maka larutan tak berwarna D ni adalah Zn NO3 2 lah, ataupun zinc nitrat. Okay. So, yang hijau settle. Kemudian, kita pergi pula kepada yang merah. Okay, yang merah ni, kita tahu dia adalah penyediaan garam. So, garam A, apabila bertindak balas dengan asid C, dia akan menghasilkan zinc nitrat dan gas E serta air. Okay. So, kita kena berbalik kepada nota kaedah penyediaan garam terlarutkan. Okay, kita tahu hasil garam daripada penyediaan garam A dan juga asid C tu adalah garam jenis zinc kan. So, zinc adalah garam selain anak. Okay, garam selain anak ada 3 cara untuk kita sediakan dia, iaitu yang pertama kita gunakan logam reaktif, yang kedua guna oksida logam, dan yang ketiga kita gunakan logam karbonat.
Tetapi setiap satu tindak balas ini berbeza dia punya hasil tindak balas. Okey. Kita go through satu-satu. Logam reaktif, bila kita tambah dia dengan asid, dia akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Macam tak sama dengan soalan yang kita dapat kan. So ini cancel. Kemudian oksida logam bertindak balas dengan asid yang menghasilkan garam dan air sahaja. Dia tak menghasilkan gas. Okey, so ini pun cancel. Dan last sekali, logam karbonat bertindak balas dengan asid menghasilkan garam, air dan juga karbon dioksida. So tadi kita punya soalan dia ada gas E kan. So gas E itu adalah karbon dioksida. Maka garam A adalah garam jenis logam karbonat. Tapi macam mana kita nak tahu dia ni logam karbonat apa pula kan? Okey. So kita back ke sini. So kita sekarang ada logam karbonat, asid C, zinc nitrat tadi tu kan. Dan juga H2O tambah air. Okey. Kalau awak masih ingat lagi lah saya ajar cara penyediaan garam kan. Okey, first step dia untuk kita tahu bahan apa yang diperlukan untuk menghasilkan garam zinc nitrat ni adalah kita kena ceraikan yang ini. Yang belakang ni tak payah tengok. Tak perlu lihat. Okey, kita ceraikan dua ni. So, bila kita ceraikan, dia akan jadi Zn2+ dan juga NO3-. So, kita ceraikan. Sini adalah Zn2+ tambah something NO3- menghasilkan zinc nitrat. Okey. Kita dah ceraikan. Okey, settle. Kemudian kita kena letak asid. Okey, so kalau nak letak asid, asid mesti ada H+. So nak letak dekat mana? So tadi sini ada Zn2+ tambah something NO3- menghasilkan ZnNO3 2. So kita tambahlah H+ dekat sini. Dan berbalik kepada tadi kan kita dah tahu garam ini adalah logam karbonat. So kita tambahlah ion karbonat dekat belakang, CO3 2-. Lepas tu kita silangkan cas dia dan kita seimbangkanlah persamaan. Jadi dia punya tu adalah ZnCO3 tambah HNO3 menghasilkan ZnNO3 2 tambah H2O tambah CO2. Seimbangkanlah. Samakan Zn CO3 ni 3, 2, 6, 9. 3, 6, 9 sama. Okay, so dah seimbang. Maka garam A ni adalah zinc karbonat lah. ZnCO3 ni pula HNO3. So gas E ni adalah CO2. Okay, last sekali kita selesaikan pula tindak balas yang saya highlightkan biru ni. Okey, ni adalah tindak balas pembakaran sebab dia melibatkan pemanasan kan. Okey, so garam A apabila dipanaskan dia terurai menjadi oksida logam B dan gas E. Okey, so kita referlah kepada notes kesan haba ke atas garam. Okey, garam apabila dipanaskan dia akan terurai kepada oksida logam dan juga gas. Dalam kes ni yang dipanaskan adalah garam karbonat. So garam karbonat apabila dipanaskan dia akan terurai menjadi oksida logam dan gas karbon dioksida. So garam karbonat yang kita dapat daripada soalan ni adalah zinc karbonat. So zinc karbonat dia akan terurai menjadi zinc oksida dan juga karbon dioksida. So oksida logam B adalah zinc oksida. Ni ZnO. Gas E ni pula adalah CO2. Samalah. Okey. So kita dah selesaikan semua garam-garam ni. Okey, so kita jawab pula soalan. Okey, so soalan nak kita kenal pasti bahan lah. So kalau kenal pasti bahan, kita mesti tulis nama dia. So A adalah zinc karbonat, B adalah zinc oksida, C adalah asid nitrik HNO3 kan. Lepas tu D adalah zinc nitrat
E adalah karbon dioksida. Nak tulis gas karbon dioksida pun boleh. Okey. Lepas tu yang kedua, dia nak kita nyatakan anion dalam larutan tak berwarna D. So anion dia adalah ion nitrat lah, NO3-. Tuliskan formula kimia bagi mendakan putih yang terbentuk. So mendakan putih yang terbentuk tu, apabila kita uji dia dengan NaOH berlebihan, yang terhasil adalah zinc hydroxida. Inilah contohnya, zinc hydroxide precipitate formed by adding sodium hydroxide to a solution containing zinc ions. So larutan tak berwarna D tu, apabila kita uji dengan NaOH, dia menghasilkan zinc hydroxida lah. Inilah dia mendakan putih. So, nyatakan pemerhatian bagi pembentukan logam oksida B. Okey, logam oksida B, kita tahulah dia adalah zinc oksida. Zinc oksida apabila kita panaskan, dia akan jadi warna kuning. Tapi bila kita start nak sejukkan dia, zinc oksida tu dia berwarna putih. So, inilah ayatnya. Ketika panas, zinc oksida berwarna kuning. Ketika sejuk, zinc oksida berwarna putih. Okey. Dan soalan terakhir, jelaskan bagaimana gas E dapat dikenal pasti. So ni adalah ujian pengesahan gas lah. Jadi gas E adalah gas CO2. Maka cara jawab dia adalah, yang pertama, lalukan gas E pada air kapur. Dan yang kedua, air kapur menjadi keruh. Itu sahaja. Okey, so faham kan?